boleh. Ustaz tak on video lah? Tak nampak lah. On dah? On dah? Saya kot, tak nampak. Tak nampak ni. Mana? Ada. Ni. Ada. Mana ada? Ada, nampak? Baru nampak. Okey, baik. Silakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karimul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana bagi kita ada di dunia ni. Setelah ada dalam ilmu dia zahirkan dan lengkapi kita dengan zahir sehingga kita dapat merasai nikmat kewujudan sebagai seorang yang bernama insan dan hamba kepada Tuhan dan sebagai seorang manusia yang diberi kesempurnaan hidup dengan ilmu pengetahuan, dengan kefahaman, dengan pengertian dan menjadikan kita hamba yang beriman, mempercayai kerana kita diberi dengan pengetahuan dan penyaksian, menjadikan kita manusia yang dekat dan dapat merasai akan kewujudan Allah dan mengetahui akan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita jadi manusia yang senantiasa dapat menyaksi akan kebesaran Allah, menyaksi akan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Baik. Hari ini kita nak baca buku apa ni? Futuhul Ghaib, Ustaz. Hari ini syarah nombor berapa? Nombor 10. Okey, mari kita tengok. Muka surat 43. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Ahmad kata Syekh Abdul Qadir Jilani, pengarang kitab Futuhul Ghaib, syarah yang ke-10. Kata beliau, sungguhnya tidak ada yang lain kecuali Allah dan diri kamu sendiri. Ini sahabat berpuluh kali ya. Yang ada Tuhan. Oleh kerana ada, dia ada pada ilmu saja, bukan ada pada hakikat yang macam ilmu ni, maka kita lah yang ada. Kita lah yang nyata di balik apa yang ada pada Tuhan. Sebab nak nyata diri dia tak bersamaan dengan kenyataan. Maka tak ada yang lain kecuali diri kita. Oleh kerana kita juga daripada dia, maka tidak ada yang lain lah melainkan kebesaran dia. Diri manusia itu bertentangan dengan Tuhan. Dia mestilah bertentangan. Sebab apa kita bertentangan dengan Tuhan? Sebab kita adalah creation. Kita ciptaan. Allah Ta'ala itu creator. Dia pencipta. Mestilah berbeza. Beza kita mana? Beza kita ada awal. Tuhan tak ada awal. Tapi kita tak ada akhir. Dan Tuhan pun tak ada akhir. Jadi kita berbeza dengan Tuhan. Segala-galanya tertakluk pada Allah. Dan diri manusia itu adalah kepunyaan Allah. Segala-galanya tertakluk dekat dia. Maka dia berkehendak untuk kita dapat merasai kehidupan
dia berkehendak untuk kita merasai kewujudan, maka dia sempurnakan semua sifat dia kepada kita. Maka semua yang dah ada kat kita daripada Allah, maka apa saja kita nak, kita dapat. Nah, apa saja yang kita nak, kita dapat. Apa saja yang kita mau, kita dapat. Dapat macam mana kita mau, dapat macam mana kita kehendak. Tapi kita tu mau benda apa, kita nak benda apa. Ni persoalan. Kalaulah manusia itu menguasai diri dia, iaitu kemanusiaan itu sendiri menguasai diri dia, tanpa dia duduk atas kehambaan dia, maka dia tak tahu apa yang dia mau. Kalau kehambaan dia yang menguasai diri dia, dia tahulah apa dia mau. Nah, bila Tuhan dah sempurnakan semua sifat dia kepada kita, kita nak apa? Dia sempurna dah semua. Apa yang kita mau? Soal kehidupan, dia sempurna dah semua. Makan, minum, pakai semua. Kita dah tahu, kita dah dapat pun. Kalau orang asli dalam hutan tu pun dia dapat apa dia mau. Kita hak moden ni tak dapat. Tetapi, apa sebenarnya yang kita tahu? Yang kita tahu apa yang sepatutnya kita mau. Kita tahu apa? Kita tahu apa tentang diri kita, apa yang kita mau. Dan kalau kita faham, kita nak, kita kenal Tuhan tu betul-betul sebagaimana Tuhan tu mengenali kita. Kita nak yang tu lah. Kita nak kenal Tuhan tu. Kalau tidak, tubuh badan kita menjadi hijab. Sehingga kita tak kenal siapa Allah. Ni, tubuh badan kita ni semua jadi hijab. Jadi dinding. Kita terberhenti di dinding ni sampailah kita mati. Kalau kita tak ada pengetahuan tentangnya. Kita duduklah dengan sangka, kita duduklah dengan anggap. Menganggap, menyangka-nyangka. Tak lebih dari itu. Itu dia kata, segalanya tertakluk pada Allah dan diri manusia itu adalah kepunyaan Allah. Pada diri manusia itu timbullah angan-angan dan hawa nafsu. Itu kesempurnaan bagi diri jasad, bagi diri manusia. Dia kena ada angan-angan, tidak dia tak tahu nak plan macam mana untuk kemanusiaan dia. Dia kena ada angan-angan, tidak dia tak tahu nak buat macam mana untuk diri dia. Dia ni nak hidup macam mana. Bila ada angan-angan, bila ada hawa nafsu, dia bolehlah gerakkan hidup dia. Tapi kepada kemanusiaan lah. Kepada apa yang tubuh nak. Tubuh nak apa? Tubuh nak kenyang lah. Maka dia berusaha lah pergi kepada makan. Dia fokuslah terhadap makan. Tubuh nak selesa, dia pergi kepada baju seluar dan sebagainya. Tubuh nak selamat, dia pergilah kepada hidup dia, hidup yang ada harta, ada rumah tangga. Tapi itu semua kemanusiaan. Dia ada ending, dia ada sudah. Tapi kehambaan dia bukan ada ending. Sebab Tuhan tu bukan ada ending. Tapi cuba kita tengok. Dalam 1000 orang, Allah Ta'ala cipta sebagai insan. Dalam 1000 orang Allah Ta'ala zahirkan sebagai manusia. Berapa orang yang betul-betul nak kat Tuhan? Sikit sangat. Pergi cek. Tuan-tuan ada ni, tuan-tuan cek sendiri. Tuan-tuan nak kat Tuhan 24 jam, sehari berapa jam betul-betul tuan-tuan nak kat Tuhan? Tuan-tuan cek lah, tuan-tuan cek online. Cek online tak dapat, cek diri kita. 24 jam kita ada, 7 jam Tuhan bagi rest, 17 jam kita hidup, 17 jam ni betul-betul nak kat Tuhan berapa jam? Cek diri kita tu. Ada 17 jam lah hidup kita. 17 jam ni betul-betul nak kat Tuhan. Betul-betul mau Tuhan. Nak sungguh. Nak tengok dia sungguh. Ingat kat dia sungguh. Faham sungguh tentang dia. Berapa jam sehari? Baru kita tahu kita ni hamba apa. Kita hamba kemanusiaan kita kata. Kita hamba kepada Tuhanan kita. Atas kehambaan kita. Baru kita tahu. Kita sendiri. Kita cek lah hak 1000 orang ni. Cek kita hak seorang ya. Sepanjang kita tengok alam. Berapa minit jiwa kita bawa pergi kat Tuhan? Berapa minit? Sepanjang kita duduk menghadap nasi, 5 minit. Kita duduk menghadap nasi, lauk, sayur, ikan. Berapa minit dalam duduk menghadap nasi itu kita pergi kat Tuhan kita? Cek lah tu. Itu kita tahu lah kita berapa minit dengan Tuhan. Tidak sembang lah semua ni. Tak ada benda. Selama tuan-tuan pakai baju duduk melekat di badan ni. Berapa minit pakai baju daripada 17 jam kita pakai baju. Baju ni bawa kita ingat sungguh kat Tuhan. Berapa minit? Mari saya cerita kat tuan-tuan.
Tuan-tuan nak pakai baju, tuan-tuan kena ada 4 meter kain. Tuan-tuan kena ada 4 meter kain baru boleh pakai baju. Baru boleh pakai lengkap satu suit baju. Nak buat 4 meter kain, nak kena ada berapa banyak benang? Nak buat 4 meter kain, nak buat kena ada jumlah benang untuk menyukupi 4 meter kain. Nak buat benang untuk 4 meter kain, berapa banyak kapas kena ada? Tuan-tuan cek yang ni, bagi tahu kat saya result yang ni. Tuan-tuan pakai baju tu, berapa kapas Tuhan nak kena wujudkan kapas nak bagi pakai baju ni? Berapa banyak kapas? Nak bagi tumbuh kapas, nak bagi tuan-tuan pakai baju 4 meter kain, hujan nak kena turun berapa kali? Siapa nak buat hujan ni? Nak bagi kapas tumbuh, nak bagi pakai baju saja, matahari kena naik. Berapa kali dia kena naik turun? Siapa nak buat matahari ni? Tuan-tuan cek yang ni, tengok kita ingat kat Tuhan berapa kali. Sehari. Cek yang tengok. Bukan benda bohong ni, benda hari-hari duk pakai. Siapa ada benda nak bantah ni, tang ni, boleh bantah. Bantah. Sekarang kita berbantah betul-betul. Kita cek tengok. Betul-betul kita hamba Tuhan ke tak? Baru cakap pasal baju ya, tak cakap pasal rumah ni. Kita tengah nganga dah, kita jauh di mana tak tahu. Cakap pasal rumah, cakap pasal makanan, kita layak masuk neraka tau. Sekupang Tuhan tak claim, seduit Tuhan tak ambil, satu zikir Tuhan tak minta. Hamba nak buat, tak buat sudah. Aku tetap bagi kat hamba. Ada siapa fikir ha? Tuan-tuan fikir tengok. Nak buat rumah nak kena batu. Siapa nak buat pasir ni? Siapa nak buat simen ni? Kita hidup dengan berbagai-bagai nikmat yang Tuhan bagi. Kita ingat kat Tuhan berapa minit? Semua sembang pandai. Pergi Mekah 100 kali pun tak boleh ingat ni, tuan-tuan ni. Tu bila orang reti tang ni dia tengok. Aku malu bila aku tengok macam mana Tuhan tengok aku jadi malu. Pasal aku zero, aku tak ada apa. Dia bagi semua. Aku boleh bergerak, aku boleh diam, dia bagi semua. Sebab tu bila aku pandang kepada bagaimana Allah Ta'ala melihat aku sehingga aku ada hari ni, aku jadi cukup malu kat Tuhan. Ada yang tu kat kita. Cek lah tu, nak tengok kita terang mana beriman. Kita kata kita beriman kan? Cek lah. Bukan payah cek kat orang tu, cek kat diri lah. Tuhan kata terus ya kat kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang aku bagi kat hang, yang mana lagi hang kata tak betul? Yang mana lagi buat bagi diri hang tadi ingat kat aku? Yang mana lagi yang boleh buat bagi hang ni lupa kat aku sampai hang tak nampak aku langsung lah hidup hang? Hang mana lagi nikmat yang aku bagi kat hang tak betul ni? 32 kali dia kata surah Ar-Rahman tu. Baca saja ya, sebut saja ya, tak tahu betapa kita dah zalim kat diri kita dah. Tu pun megah kerana kita mengaji tinggi, megah kita ada PhD, megah kita ada degree, megah sangat. Tuhan tuntut satu benda ya. Muntah hijau kita nak bagi. Kemudian, sorry ya. No. Saya akan boleh main tahun ni angin mula main. Saya mula nak naik angin ni. Saya nak ribat tahun ni. Ni. Tuan-tuan kalau berasa ada idea untuk menambah baik, tuan-tuan sebut. No. Kalau tidak, tuan-tuan tahan telinga. Saya ribat ni. Saya tak peduli lah. Tuan-tuan nak fikir guna tuan-tuan punya pasal. Saya buka minda bagi fikir ya. Dia tuntut biji mata kita sebelah cukup. Kita tak boleh ganti dengan semayang 1000 tahun. Kita semayang 1000 tahun dengan rakaat kita tak pernah tinggal untuk imam nak bayang sebelah biji mata. Tak boleh kat Tuhan ni. Tuan tahu. Kemudian dia kata, oleh itu jika kamu masuk kepada hak, dia masuk kepada kebenaran. Hak saya duk cerita ni, ini yang hak, yang benar. Bila kamu masuk kepada yang hak dan menentang diri kamu, maka kamu masuk ke dalam pihak Allah. Baru betul-betul kita jadi hamba dia. Betapa kita tak boleh letak diri kita macam mana Tuhan letak kat kita. Diri kita ni terlalu hebat, terlalu istimewa. Kita tak boleh meletak Tuhan tu sebaik bagaimana Tuhan meletak kita dalam pandangan dia.
Sedangkan Tuhan bukan suruh sanjung dia. Dia suruh sanjung supaya membangun kehambaan kita. Kita sebut Allahu Akbar. Kebanggaan kita ni, kehebatan kita membangun kerana kita takjub, kerana kita teruja akan kebesaran Tuhan. Apa yang kita sebut dalam zikir kita bukan bagi Tuhan jadi hebat, menjadikan kita tu lebih sempurna. Untuk kita tu lebih betul berada di tempat yang selayaknya kita ada sebagai hamba Tuhan. Yang ni pun kita tak lepas lagi dalam hidup kita. Kita puji Tuhan, kita tak tahu puji tu macam mana. Kita duk main turut dari kecil sampai besar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita tak tahu Alhamdulillah ni apa dia sebenarnya. Bila kita sebut Alhamdulillah, kita telah merangsang kehambaan kita membangun. Bukan Alhamdulillah kita nak pergi hamba orang bagus Tuhan. Bukan yang tu. Nak merangsang kehambaan kita, pemikiran kita, keimanan kita membangun. Sebab tak ada cara lain benda tu boleh bangun, melainkan dia kembali kepada Tuhan dia. Dia kembali tu, dia melihat, dia mengetahui, dia memahami tentang kebesaran Tuhan dia. Tu yang kembali dia tu. Baru diajar puji Tuhan. Sebab puji Tuhan tu bagi kita semua besok dapat masuk surga. Dia layak dipuji. Dia hebat. Kena puji dia. Wahai, dia berdiri sebelum puji kita sampai lagi. Dia ada dah. Kita puji Tuhan bila? Tuhan ada bila? Kemudian, kata dia, maka kamu masuk ke pihak Allah dan menentang diri kamu sendiri. Allah berfirman kepada Nabi Daud AS, wahai Daud, kepada akulah tempat kamu kembali. Oleh itu berpegang teguhlah kepadaku. Perhambaan sebenarnya ialah melawan diri kamu kerana aku. Lawan diri tu apa? Lawan kemanusiaan tu. Yang dia tak tahu apa tujuan manusia dia hidup, dia tak tahu. Jangan diikut, jangan diturut apa yang manusia nak. Apa yang kita paling nak? Kita nak orang puji kita. Maka kita cari jalan untuk dipuji. Berlomba-lombalah kita untuk mendapatkan pujian. Lawanlah yang tu. Kita nak dipuji handsome, cantik. Kita nak dipuji putih, gebu. Kita nak dipuji pandai. Kita nak dipuji kita rajin. Semua kita buat nak dipuji. Lawan yang tu, lawan yang tu. Dengan itu, kehambaan kamu itu hampir kamu kepada Allah. Jadi, kalau buat macam tu, barulah hamba kita ni benar-benar duduk di tempat dia. Duduk di tempat apa yang Tuhan letak sebagai hamba. Iaitu senantiasa. Yang kata hamba ni, senantiasa memandang akan kebesaran Allah. Sehingga menimbulkan kebenaran hak benar berdiri seorang hamba. Sehingga mengeluarkan akhlak dan budi pekerti kepada kemanusiaan dia. Yang tu yang dia nak kena duduk pada hamba tu selalu. Ini kita lebih kepada kemanusiaan, bukan lebih kepada kehambaan. Dan dengan itulah kamu mencapai kesucian dan kebahagiaan. Apa dia tu? Sampailah ke level fitrah. Level kesucian diri yang tak tertakluk dengan apa-apa pun. Kita tak terikat dan kita tak berhenti di mana-mana pun. Sebab kita selalu dalam memandang akan kebesaran Allah. Kalau kita dapat, kita tak berhenti di apa yang kita dapat. Tak seronok di situ pun. Tak rasa bahagia pun. Sebab tempat kita seronok, tempat kita bahagia adalah Allah. Kemudian dia kata, dengan itulah kamu akan dipermuliakan. Letaklah derajat orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Orang yang dimuliakan Tuhan ni apa dia? Orang zuhud. Apa dia? Yang ada hidup dia dengan harta, tak ada masalah. Yang hidup dia tak ada dengan harta pun dia tak ada masalah. Sebab dia orang-orang zuhud. Orang-orang yang dipermuliakan Tuhan. Sebab nilai diri dia adalah tinggi. Maka tak mudah diremehkan oleh benda-benda rendah. Walaupun hak dia tengok tu ketua emas. Dia tak mudah diperkotak-katikkan dengan ketua emas. Dia tak mudah diperkotak-katikkan dengan intan berlian. Dia tak mudah diperkotak-katikkan dengan pangkat, derajat, kedudukan, keturunan, bangsa dan sebagainya. Pasal dia berada pada orang yang zuhud. Dan
Kesucian diri dia benar-benar tak terikat oleh kebendaan, tak terikat oleh kemanusiaan. Kerana dia selalu berbalik kepada penyaksian dia hanya kepada Allah. Penyaksian dia hanya kepada kesempurnaan Tuhan. Dan segala-galanya akan jadi hamba kamu. Hak tu Tuhan bagi tahu dah. Walaupun kita tak kenal pun, alam ni dah jadi hamba kita lama dah. Kan? Semua benda mai patuh kat kita. Tuan-tuan nak tengok? Tuan-tuan tengok lembu. Lembu hak tengkok besar. Cari lembu tak nampak, cari kebau nampak sikit kan. Tuan-tuan, besar-besar kebau tu, kerana dia tak boleh, tak patuh kepada manusia. Tengkok dia manusia hirih putih. Kalau dia bantah kepada kemanusiaan, tak mau ikut kepada ketuhanan, dia tak mau patuh pada Tuhan untuk dia patuh kepada manusia, kita sembelih lembu, tengkok dia cantum balik. Bila nak dia makan daging dia? Kalaulah mereka tak patuh tuan-tuan, tuan-tuan tebang pokok, pokok tak tumbang. Bila nak dia guna kayu, bila nak dia dapat papan? Kalau mereka tak patuh tuan-tuan, kita tak boleh buat jam di tangan. Kita tak boleh buat emas boh di tangan, tak boleh. Tapi pasal mereka patuh, kita nak bentuk mereka macam mana mereka ikut. Hak ni pada orang yang Tuhan berkenal. Lah, hak tak kenal pun Tuhan bagi lah. Tunduk juga. Apatah lagi pada orang yang kenal. Dan takut kepada kamu kerana semuanya itu tertakluk kepada Allah. Mereka semua takut kat kita. Mereka kata harimau India, harimau Melaya kan, dengan belang-belang dia. Lala sekali orang buat kapet je. Macam tu punya hebat lah harimau ni. Orang buat kapet je tuan-tuan. Kan? Sudut mana manusia tak sampai api, semua api habis lah. Laut terdalam di dunia, manusia masuk api dah. Tempat tertinggi di dunia, di bumi ni, manusia naik dah. No, atas langit tu, 248,000 batu dari bumi, tempat bulan duduk tu. 248,000 batu. No, daripada kita, manusia api dah. Tuan-tuan, jangan jadi bangang boleh tak? Jangan jadi slow macam unta, macam kadai. Kita bukan unta, kita bukan kadai. Kita orang tu. Jangan slow sangat. Jangan duk ikut sangat kemanusiaan ni. Tuhan abang, Tuhan sumpah dah tuan-tuan. Kalau kita ada otak tak mau faham, kita ada perasaan tak mau rasa, Tuhan kata, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak mahu memahami. Tuhan abang, ulaika kal an'ami bal hum adallun. Mereka ini seperti binatang ternak. Tuhan abang tu seperti binatang ternak. Ni saya pula abang. Mereka ini seperti kadai. Tuhan abang dalam Al-Quran tu, kalau hang ada hati, hang tak mau duduk betul, hang tak mau rasa betul diri hang sebagai hamba aku, hang tak rasa betul, hang tak nampak, hang tak boleh sentuh akan kewujudan aku, eloklah hang jadi binatang ternak. Adallun, hang lebih sesat teruk dari binatang ternak. Sebab mereka kalau sesat, mereka tak ada akal. Hang kalau sesat, tak layak sebab ada akal. Kemudian, dan dengan kerana dia pencipta dan tempat asal mereka, dan mereka menyatakan kehambaan mereka kepada firman Allah. Segala-galanya memuji Allah, tapi kamu tidak tahu pujian mereka. Tuan-tuan nak tengok macam mana makhluk lain puji Tuhan. Saya bagi kat tuan-tuan. Esok, tuan-tuan bangun pagi-pagi, tuan-tuan pergi tengok pokok pisang. Tuan-tuan tengok daripada warna hijau muda pucuk sampai dia jadi warna perang. Maka warna itulah memuji akan Tuhan dia. Sampai tukar jadi perang warna tu. Duk puji, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tuhan kata di sini, segala-galanya memuji aku, Tuhan kata. Tetapi kamu tidak tahu pujian mereka. Ni saya habaq tuan-tuan, macam mana mereka puji. Tuan-tuan nak tengok pokok puji Tuhan,
Daripada dia lembut sampai dia jadi keras, sampai dia mati. Dia tetap memuji Tuhan dia. Kita macam mana? Kita bukan pokok kayu kot. Dan ini bererti segala-galanya yang ada dalam alam ini sedar tentang adanya Allah dan patuh kepadanya. Semua benda di alam ni tahu tentang wujudnya Tuhan dan sangat-sangat wa sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami patuh. Kita cakap ni. Nabi kata apa tahu? Nabi kata, manusia yang berakal sempurna, manusia yang boleh berfikir, sekiranya mereka tidak mengetahui tentang Tuhan mereka, mereka adalah seperti haiwan yang boleh bercakap. Dan Tuhan pula kata, mereka ini seperti binatang ternakan. Tak habis-habis macam tu je kita. Hari-hari kita bercakap sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Layaknya kita bercakap sesuatu yang bawa bagi kita dekat dengan Tuhan. Ni tak. Kita bercakap sesuatu yang menjadikan hijab kita dengan Tuhan bertambah tebal. Pasal apa macam tu? Pasal kita lebih kenal makhluk daripada kenal pencipta makhluk. Kita kurang kenal Khalik. Kita kenal makhluk banyak. That's why kita dinamakan buta. Sedangkan kita ada di alam syahadah, alam penyaksian. Tiba-tiba kita menjadi buta. Kita sebut perkataan saksi. Asyhadu, aku bersaksi. Alla ilah, tidak ada Tuhan. Illallah, melainkan Allah. Sebutan-sebutan menyaksi. Tetapi kita buta dalam sebutan kita. Siapa jadi macam tu? Pasal kita tersangat celik kepada yang lain. Yang derajat dia rendah. Yang nilai dia rendah. Kita sangat-sangat pasif terhadap yang sangat tinggi dan yang sangat mulia. Kerana dia kata nafsu. Kerana ada nafsu tu. Kerana kita sangat cenderung kepada apa yang nafsu suka. Nafsu suka semua kecuali Tuhan. No? Okey kot? Okey. Berhenti tuan-tuan nak? Berhenti tuan-tuan, disambung lain. Baik. Okey Ustaz. Surah Al-Ankabut Ustaz, ayat 64. Saya baca Okey. termasuk. Okey. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat ialah kehidupan yang sebenar-benarnya kalaulah mereka mengetahui. Mohon. Dia nak abang macam ni. Hidup di dunia ni adalah benda yang menyeronokkan nafsu saja. Tuhan itu kekal di abang akhirat. Akhirat ni benda yang tak ada ending. Benda yang tak ada ending Tuhan lah. Tuhan tu kekal. Dan orang ni akan lebih berbahagia dengan Tuhan dia. Kalaulah dia tahu. Persoalannya, kita selama ni dah tahu dah ni. Siapa di sini yang tak tahu lagi angkat tangan minta explanation? Saya nak explain. Dia kata, sekiranya mereka mengetahui. Kalau hang tahu, hang tak mau langsung dunia ni. Hang nak kat aku ya. Tapi hang ni bongok. Tak tahu apa. Bukan bongok. Tak tahu apa. Bukan tak tahu apa. Bongok lah tu. Pasal apa? Benda lain tahu. Nak bagi segak. Tahu nak buat macam mana. Betul? Nak pakai baju hak bagi nampak cantik. Tahu baju mana nak pakai. Betul? Nak makan Betul. nasi mana. Nak campur dengan lauk apa bagi nasi sedap. Hak tu semua boleh tahu. Macam mana hak tu boleh tahu Tuan yang bagi tahu macam tu kita tak tahu? Bukan kita tak tahu. Kita tak ambil tahu. Tu yang saya kata bongok. Bongok ni apa Ustaz? Bongok ni sebatang pokok yang selalu ada pada sungai. Dia selalu condong ke arah sungai. Batang dia rendah dengan permukaan air sungai. Maka pokok tu dia makan pokok bongor. Orang Kedah dia buang ar, dia bokeh. Bongor. Baik. Ya, silakan. Soalan silakan. Ya, Amirul, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Baik, alhamdulillah khair. Okey Ustaz. Kita tak ada akhir dan Tuhan tak ada akhir. Jadi macam mana nak fahamkan yang Tuhan itu tidak bersamaan dengan segala sesuatu? Siapa buat dia? Amin. Ya Ustaz. Siapa buat Tuhan? Tuhan tidak diciptakan. Kalau tidak diciptakan, takkan dia sama dengan benda hak dia cipta. Kalau dia tidak diciptakan, macam mana dia boleh sama dengan hak dia cipta? Macam mana tu Ustaz? Amin. Ya. Muka mana muka? Tengok muka Hid. Buka tengok muka Hid. Amirul, Ustaz. Amirul. Mirul mana? Tak nampak. Ada. Saya nak tengok Tuan. Boleh tak saya tengok Tuan? Saya buka ni Ustaz. Mana? Tak nampak. Amin. Okey, Mirul. Amirul. Amirul buat cawan. Amirul cawan ke? Saya bukan cawan. Habis tu, takkan sama dengan cawan. Takkan Tuhan buat kita, dia sama dengan kita. Amirul buat kasut, Amirul tak sama dengan kasut kan? Tak. Itu. Dia tetap tak sama kot mana pun. Amirul masak nasi, takkan Amirul nasi? Kalau Amirul buat kasut pun Amirul tak sama macam kasut. Allah Ta'ala buat Amirul, dia sama macam Amirul ke? Tak sama. Tak sama tak ni sebab dia buat. Dan dia siapa buat? Dia siapa buat? Macam mana? Macam mana? Ish, tak faham saya. Tak ada siapa. Tak ada siapa buat dia. Kalau tak ada siapa buat dia, dia macam mana? Dia macam mana? Kalau tak ada benda buat dia, dia macam mana? Dia berkeadaan sedia. Sedia tu tak ada awal. Dia macam tu dah. Bersifat dengan sifat qidam. Dia qidam, dia sedia macam tu. Kalau sebut sedia ni, bukan boleh nak diserupakan dengan faham Akal. Faham akal tetap reject. Sebab dia sedia. Pasal apa faham akal reject? Pasal akal pun dia yang Cipta. akal tak boleh abang dia. Pasal akal berkata, aku pun dia buat. Maka, dia tu macam mana? Bila tanya dia tu macam mana, jawapan nak pergi macam mana? Tak boleh difikir dengan akal. Okey, macam mana nak abang jawapan dia? Dengan perkataan. Allah itu sedia. Allah itu bukan sesuatu. Kita sebab dia, kita ada abang, la ilah. No? Bila kita abang, la tu kita menidakkan, bukan. Allah tu macam mana yang dia kata bukan menyerupai segala sesuatu. Adalah yang bukan. Bila yang bukan tu bermakna apa? Dia bukan satu benda yang boleh jadi soalan. Di mana tak boleh, bagaimana tak boleh, macam mana tak boleh, lagu mana lagi tak boleh. Kan? Pasal kalau kata bagaimana, dia ni nipis ke tebal? Bagaimana? Dia ni besar ke kecil? Bagaimana? Dia ni huduh ke cantik? Bagaimana? Dia ni ghaib ke nyata? Tu bagaimana? Di mana? Ada 4. Ada 8. Pertama utara. Dia bukan di utara. Kedua selatan. Sebab tanya di mana? Dia bukan selatan. Ketiga timur. Dia bukan timur. Keempat barat. Dia bukan barat. Maka bukan. Ada timur laut pun bukan. In between. Tenggara pun bukan. Barat daya pun bukan. Maka semua yang berurusan dengan arah dan tempat
maka itu bukan Tuhan. Kenapa? Bersebab. Bila bersebab, itu bukan Tuhan. Bagi kita sebab hanya ada pada akal. Akal kata, pasal apa Tuhan buat kita? Pada kita. Untuk dia nak merasakan kepada kita nikmat kewujudan. Pada dia, tak ada sebab. Kalau dia ada sebab, dia terikat dengan sebab, maka dia bukanlah yang berdiri sendiri. Dia berdiri dengan sebab, maka dia tak ada sebab. Kita nak habang saja, kita habang sebab. Dia tak ada sebab. Dia buat kita. Kalau bersebab, untuk kita ini menyembah dia sebagai Tuhan, dengan sebab itulah dia tak buat. Sepatutnya dia tak akan buat orang Yahudi. Sebab orang Yahudi tak akan menyembah dia. Maka, tak ada sebab. Dia buat juga orang Yahudi pun. Kan? Bagaimana, di mana, kenapa. Bila lagi tak boleh cerita. Bila ni, kena ada matahari dengan bulan. Baru boleh habaq bila. Matahari dengan bulan tak ada, dia tak boleh habaq bila. Jadi kalau habaq matahari dan bulan, setelah adanya Tuhan. Sebelum ada matahari dan bulan, nak kira bila guna. Maka, tanya bila pun tak boleh habaq. Yang ni nak habaq macam mana? Yang bukan itulah Tuhan. Apa dia tu? Yang akal hang tak boleh nak compute, maka dia letaklah bukan. Macam ni kah? Bukan. Macam tu kah? Bukan. Di sana kah? Bukan. Di sini kah? Bukan. Kan? Yang di dalam kah? Bukan. Hak di luar kah? Bukan. Habis hak mana? Hak bukan lah. Okey, Mirun. Okey Ustaz. Baik. Alright. Ni, Alright. Hadam elok. Esok tanya balik, tak boleh jawab. Siap dengan aku, Mirun. Hadam, panggil elok. Okey. Terima kasih Alright. Ustaz. Baik. Okey, silakan. Next. Silakan tuan-tuan. Bila tuan-tuan tahu hak ni, tuan-tuan akan kata kat Tuhan, terima kasih ya Allah, pasal hang bagi aku ada. Cukup lah, tuan-tuan kata yang tu ya, selesai. Allah. Kalau tuan-tuan tahu betul ya, tuan-tuan akan kata yang tu ya. Terima kasih ya Allah, sebab hang bagi aku ada. Satu apa pun tak laku ya Allah. Aku apa pun aku tak mau ya Allah. Yang aku tahu, hang bagi aku boleh ada, fine enough. Ikut suka hang nak buat mana pun. Tapi hang bagi tahu aku, hang bagi tahu yang hang Tuhan, dan hang bagi tahu kata aku kekasih hang. Fine. Aku cukup lega dan aku cukup rasa bahagia dengan yang tu. Ni kena ada terujar tu Ustaz, kalau tak ada. Tak perlu cari siapa tak berminat. Duduk di rumah nganga, fikir tak mau. Tengok benda, fikir tak mau. Sembang, tak mau fikir, tak mau cari. Tak jumpa hak ni. Tuan-tuan jangan mimpi lah, tak jumpa. Melainkan tuan-tuan ada kesungguhan. Saya bertanya tentang diri saya. Saya duk tanya tentang diri saya. Hang ni siapa dia? Pasal apa hang kena mai? Pasal apa hang kena ada? Hang ni siapa dia? Pasal apa hang tahu macam ni? Pasal apa hang keadaan hang tahu macam ni? Saya tanya tentang diri saya, umur saya 17 tahun. Saya tanya orang. Ayah saya duk mengajar ilmu ni, tapi saya tak dapat dari dia. Saya dapat dari kawan dia. Lepas tu, duk hari-hari tengok pokok nyok. Hari-hari tengok padi. Hari-hari tengok pokok mutan. Hari-hari tengok pokok manggis. Nama pun pokok. Pasal apa? Lain-lain. Pasal apa mereka ni lain? Pasal apa pokok tak sama semua? Apa nak cerita sebenar-benarnya Tuhan? Tengok pokok tak apa takjub sangat. Tengok orang. Orang pun berlain. Allah. Hang buat orang. Semua hamba. Semua nama insan. Tapi pasal apa berlain? Lah ni baru faham apa dia. Sebab tu kena duk tanya. Kena duk fikir. No? Sembang bab Tuhan ni tak pernah lekang dari mulut. Sehingga dia jadi sebati dan dia jadi kehidupan. Baru boleh. Dia jadi kehidupan kita tu. Bab Tuhan tu. Bukan benda nasi. Bukan benda cucuk. Menjadi keutamaan. Tuhan yang duk tunjuk cinta kasih dia pada nasi dan cucuk. Itu keutamaan. Sehingga tengok apa pun yang kita nampak, Tuhan mutlak. Baru tuan-tuan boleh pergi tang ni. Kalau tuan-tuan tak duk macam tu, sorry lah. Allah Ta'ala hantar ribut nanti lagi, putus. Sekali Allah Ta'ala hantar apa sekali yang akan nak compute, tak apa nak boleh, putus. Kita dengan Tuhan. Jadi tuan-tuan kena lazimkan diri bersembang. Macam mana nak sembang Ustaz? Kena mulalah. Bila duduk dengan anak isteri, mula dengan permulaan yang halus je.
Anak nak suap nasi dalam mulut. Tahan sat tangan dia. Adik nak buat apa tu? Dia mesti curious. Dia mesti tertanya-tanya, ayah aku ni pasal apa? Tahan pula. Adik nak makan nasi lah. Okey, adik makan nasi tu, ayah nak tanya. Nasi dalam tangan adik tu, beras dia ada berapa biji? Dia mesti tak boleh jawab. Banyak lah ayah. Siapa buat beras tu? Dia mesti kena jawab Tuhan dia buat. Pasal apa beras tu lah ni ada dalam tangan adik? Dari mana dia mai? Macam mana dia jadi? Macam mana sampai adik boleh rasa dan makan dia? Sampai adik boleh dapat manfaat daripada dia? Kenapa itu berlaku? Cuba tanya banyak-banyak kat dia hari-hari. Satu hari dia mesti pegang dia. Percaya. Bila kita asak dia dengan persoalan, satu hari dia pegang. Betul. Okey, silakan. Okey, kalau tak ada, saya tanya Ustaz. Ustaz cerita yang kata Allah Ta'ala dah bagi kita 7 jalan ni. Panca indera, fikir, apa semua ni Ustaz, untuk kembali pada dia. Silakan Ustaz. Ya, dia bagi kat kita mata. Asal kita buta. Tuhan kata, Amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'am. Pendengaran. Basira, penglihatan. Hang tu asal je, pekak, tak tahu dengar. Lepas tu hang tu buta, tak nampak. Maka aku nak perkenal aku ni dekat hang. Dengan tubuh badan hang yang kenal ni dengan akal hang. Maka aku bagi kat hang pendengaran. Pendengaran tu bagi hang ada sedikit alertness, kepekaan. Bunyi tu macam mana, mai kok mana. Itu fizikal hang nak tahu. Tapi dengan bunyi tu, apa yang hang patut faham? Dia memperkenalkan dekat hang tentang wujud. Maka di balik panca indera pendengaran, hang tahu tentang wujud. Jadi apa yang wujud yang sebenar-benarnya? Akulah, Tuhan kata. Aku yang ini Allah. Yang aku ni wujud tak dikenali, aku pilih hang untuk menikmati pengenalan. Aku Tuhan wujud ni, Tuhan yang tak dikenali oleh siapa-siapa pun wujud dia ni. Maka dia pilih kita, manusia ni, untuk mengetahui tentang apa itu wujud. Maka 7 anggota ini menjadi alat untuk kita detect tentang wujud tu. Maka oleh kerana Tuhan itu laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sesungguhnya aku tidak menyamai segala sesuatu. Maka apa yang hang dengar itu adalah sesuatu. Yang sesuatu itu datang dari aku. Maka dengan dengar hang tu, hang akan alert, hang akan terpeka. Akan mencari punca dia. Dan bila hang jumpa, atas kemanusiaan hang saja ni, bukan kehambaan hang. Hang akan tahu dah. La ilah. Tidak ada yang lain. Illallah. Melainkan aku. Di balik panca indera tu. Hang ada rasa. Hang makan benda hang rasa. Panas, sejuk, hang boleh rasa. Li, Ustaz Li. Sembang Ustaz dengan dia. Baik. Okey. Okey, Mirul. Okey Amali. Okey, terang tu. Kalau tak faham, ulang Ustaz dah habaq terang tu. Okey. Yang kata tidak bersamaan dengan segala sesuatu. Okay. Jangan cari guna akal. Tips dia, jangan cari guna akal. Jadi Abang Lee kan, kita ni Ya. 24 jam kecuali tidur lah kot, kita tinggalkan akal, betul tak Abang Lee? Sebab tu yang dituntut 17 jam tu. 7 jam tu nak buat apa? Sebab tu dia hukum jatuh pada mukallaf sempurna akal. Sebab tu pitam, pingsan, koma semua tak kira tu. Okey, baik. Dan cara dia tu tadi Ustaz dah habaq 7 jalan. Dengan melihat fikir, dengan mendengar fikir, sentuh, rasa, bau, cium tu semua. Panca indera kita ni adalah alat untuk kesan. Sebab tu awal-awal tadi Ustaz habaq, kita cenderung kita ke mana? Kalau ikut semua dia bagi.
Semua manusia ada bagi. Nah, tapi cenderung kita gunakan alat ni apa orang cakap, ke mana? Tujuan dia ke mana? Kalau tak, sia-sia lah. Nah. Okay.